iaitu formation and solution of differential equation. Okey, kita ambil satu contoh di mana yang sesuai untuk differential equation ni, iaitu soalan dia y x sama dengan eksponen negatif 3x. Sekarang ni kita nak buat berdasarkan differential equation. Kita tengok balik tadi. Ni. Okey. Biasanya kalau nak ikut kefahaman, orang akan ambil ni, yang pertama ni, yang ini, sebab nampak mudah. Okay, so kita buat kita first differentiatekan dulu. Y prime akan sama dengan negatif 3 eksponen negatif 3x. Okay, setelah itu kita differentiate kali kedua, sebab kita nak cari yang ni. Okay, differentiate kali kedua, kita akan dapat 9 eksponen negatif 3x. Sekarang ni dekat dalam first order differential equation, kita akan ada y yang kali kedua kita differentiate dengan y kali pertama kita differentiate, sama dengan 3y. Yang pasti kita ada satu, kita ada y ni, y prime, y double prime dengan y double prime. Tiga benda ni kita kena ada. Lepas tu kita masukkan dekat dalam equation ni. Y double prime ni 9 E negatif 3x tambah 2 Y prime negatif 3 eksponen negatif 3x sama dengan 3y. Y adalah E eksponen negatif 3x. So bila kita pemudahkan, kita akan dapat negatif 6 eksponen negatif 3x sama dengan 3 eksponen negatif 3x. Ini namanya differential equation bila kita ada tiga benda ni. 1, 2, 3. Okey, baik. Yang seterusnya adalah 5.2, initial and boundary value problems. Ni lain sikit daripada yang 5.0 dan 5.1. Yang ni, initial and boundary value problem ni merangkumi facts. Okey, kita cerita pasal facts yang dia ada. Dia ada 3 facts. 3 facts. Pertama, number of order must be equal to number of condition. Okay, number of order must be same as number of condition. Contoh je, number of order dia adalah 2. So number of condition dia mesti 2 juga. Okay, yang kedua, dia ni adalah not random equation. Malah dia adalah not random equation. Malah dia ni perlu y prime. Okay, dia start daripada silap ya. Dia y prime, y double prime, y triple prime until y n tolak 1. Okay. Okay. Okay, seterusnya number 3. Facts ketiga dia adalah this condition shall be at the same point ataupun x point, ataupun dia starting x not point. Ini maksudnya contoh kan, starting x pertama dia contoh yang pertama dia adalah y0, yang kedua dia adalah y1. Ni dah namanya this condition dia tak sama kat point yang sama. Ni salah. So yang ni bukannya fact yang ketiga. Okay, tiga facts ni korang kena tahu yang nombor 1 dengan nombor 2, nombor 3. 1, 2, 3. Fact 1, 2, 3 ni adalah initial. Maksudnya kalau nak tahu ini initial, dia kena lengkap. Dia kena ada 3 facts. Yang pertama ni, number of order dia kena ada sama, not random equation pun dia kena sama. Dan ketiga facts dia ni pun dia kena sama juga. 1, 2, 3 ni dia kena ada, barulah jadinya initial value.
Tapi kalau boundary dia guna 1 dan 2 sahaja. Ini adalah boundary. Ini adalah boundary. So dia memuaskan 1 dan 2 ni. Kalau nombor 3 ni tak ada tu, kalau nombor 3 ni ada, maksudnya dia adalah initial. Kalau 1, 2, 3 dia bukan initial, dia bukan boundary. Kalau 1, 3 dia adalah bukan initial, bukan boundary. Kalau initial ingat 1, 2, 3. Kalau boundary 1, 2. Okay, kita kembali ke slide seterusnya, iaitu soalan. Okay, so yang ni contoh soalan untuk initial and boundary values problem. Okay, soalan pertama dia kasih ni. Boleh tengok. Okay, sekarang kita selesaikan soalan ni. Kita kena ingat facts yang pertama dia adalah number of order must be same as number of condition. Ni fact pertama ni kita kena tengok. Sekarang number of order dia ada 1, ada 2. Tu number of order. So number of order 1, number of condition dia 1, 2. So condition sama dengan 2. So dia punya fact yang pertama ni dia dah menepati facts. Tapi kita tak tahu lagi ini initial ke boundary. So yang kedua pula, kita akan tengok dia ni not random equation. Dia kena y prime, y double prime, y triple prime sama y n minus 1. So kita tengoklah facts kedua dia memuaskan ke tak. Okay, dia ada y double prime, dia ada y prime, dia ada y saja. So dia memuaskan yang kedua. Yang ketiga, facts ketiga, iaitu condition ni tak dia kena should be at the same point, ataupun x point, ataupun starting at x not point. So kita tengoklah, dia boleh je x point ke, y ke, z ke, a ke, tak kisah. Janji dia kena point yang sama. Okay, kita tengok. Sekarang ni point dia kat sini, kita kena tengok. Ni, yang ni 1, 1. So point dia sama. So dah terserlah lagi membuktikan bahawa yang ni adalah initial. Okay, ini dah initial value. Okay, soalan kedua. Okay, yang ni pula soalan kedua. Kita kena tengok balik semula facts yang pertama tadi apa. Kita tengok fact pertama tadi number of order sama dengan number of condition. Sekarang kita tengok number of order dia berapa. 1, 2, 3. Okay, sekarang dia ada 1, 2, 3. So order ada 3. Tengok condition dia 1, 2. Condition 2. So dia dah nombor 1 pun, fact pertama pun dia dah menyalahi. Bila dia dah tak ada facts pertama ni, dia adalah bukan initial, bukan boundary. Sebab apa? Initial dia adalah fact 1, fact 2, fact 3. Boundary fact 1, fact 2. Dua-dua ni perlukan 1, perlukan 1, perlukan 2, perlukan 2. So sekarang ni facts pertama pun dia dah langgar. Order ada 3, condition ada 2. So ni dah dikira bukan initial, bukan boundary. Okay, ini soalan untuk initial and boundary yang seterusnya. Okay, mari kita lihat sama-sama. Iaitu soalan bunyi 3y prime tambah 3y prime tolak y sama dengan kosong. Y kosong sama dengan 1, y prime 2 sama dengan 2. Okay, sekarang ni kita mengikut facts yang pertama tadi baik semula. Kita tengok first kali number of order kena sama dengan number of condition. Kita tengok order 1, 2. Okay, order sama dengan 2. Condition 1, 2. Condition sama dengan 2. Okay, seterusnya kita akan tengok facts yang kedua. Not random equation. Y prime, y double prime, y triple prime, dot, y n tolak 1. So kita tengok facts pertama dia memuaskan. Facts kedua dia memuaskan tak? Tengok y prime, double prime, y prime. Okay, facts kedua dia memuaskan. Facts ketiga dia pula, this condition should be at the same point. So kita tengok dia ni same point tak? Ini kosong, ini 2. Point dia kosong, 2. Same point ke tidak? Mestilah tak same, tak sama.
Bila tak sama, so ini salah. Terbukti soalan ni adalah boundary value. Sebab apa boundary value? Sebab dia memuaskan facts pertama dan facts kedua. Facts ketiga adalah untuk initial. Kalau semua initial, kalau 1, 2 adalah boundary. Okey, baik. Sebelum kami meneruskan subtopik yang seterusnya, saya akan terangkan dahulu secara ringkas tentang 5.0, iaitu first order differential equation, sehingga 5.3, iaitu initial and boundary. Okey, yang pertama, first order differential equation ni kita kena tahu tiga-tiga ni sebenarnya. Okey, tapi basically orang akan ambil method yang pertama ni, pertama dan ketiga. Sebab ni ada dalam formula, yang ni pula method yang kita senang ingat. So, kita ke seterusnya 5.1. Kita tengok formation and solution of differential equation. Dia ada kaitan dengan yang ni tadi. Kalau kita ambil y prime tambah dengan 2y prime sama dengan 3y. Yang ini tadi kita boleh masukkan dekat dalam differential equation. Tengok balik semula ya. Macam ni, kita buat dulu. Kita memuaskan y prime ni dulu. Dapat negatif 3y power 3 eksponen negatif 3x. So yang kedua pula kita memuaskan dia. Dapat. Lepas tu kita hanyalah masukkan je dalam equation dia. Dah masuk satu equation, kita akan dah kira kita dah lengkapkan solution untuk differential equation. Dan ini dah namanya differential equation. Sebab dia mengikut ni. Dia ikut metod-metod yang saya tunjuk tadi. Seterusnya adalah initial and boundary values problem. Yang ni berdasarkan 3 facts. Saya akan terang balik semula. Yang pertama, number of order dia kena sama dengan number of condition. Yang kedua, dia bukannya random equation. Dia kena y prime, y double prime, triple prime, sampailah y n tolak 1. Lepas tu, condition ni dia kena ada kat point yang sama. Maksudnya kalau dia starting point dia y kosong, sebelah dia pun y kena kosong. Itu untuk initial. Yang untuk boundary, dia guna 2 facts ni, iaitu number of condition kena sama dengan dengan order. Lepas tu dia kena bukan random equation, dia kena y prime, y double prime, triple prime sampai y n tolak 1. Lepas tu ini contoh soalan dia. Macam ni. Bila order sama dengan 1, condition sama dengan 2. Order sama dengan 2. Order sama dengan 2, condition sama dengan 2. So dia akan jadi, dia dah memuaskan 1 kat depan ni. Bila dia dah memuaskan nombor 1, kita dah tahu dia sama initial ke boundary. Okay. Yang kedua pula kita tengok, dia ni not random equation. Dia ada, ini dia kira y double prime, yang ni y prime. Bila ni y double prime, ini y prime, dia dah memuaskan yang kedua. Yang ketiga, dia same point, 1, 1. So dia jadi same point, jadilah initial. Macam ni, order ada 3, condition 2. Dah tentu bukan initial, bukan boundary. Lepas tu yang terakhir, yang ni order 2, condition 2, initial atau boundary. Yang kedua, dia punya ni adalah not at the random equation lah. Kiranya dia ada y prime, dia ada y double prime. So betul. Okay, inilah initial boundary. Okay, yang ketiga, dia ni at the same point ke tidak? 0, 2. 0, 2 ni bukannya same point. So dia bukan. Namanya dia adalah boundary value. Okay, sekian. Itu saja.